Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak di rumah? Semoga semuanya sihat-sihat dan gembira selalu, okey? Okey, hari ni Ustazah nak sambung pembelajaran kita untuk tajuk adab beriadah. Okey, awak boleh buka muka surat 183 dalam buku teks dan cari tajuk amalkan gaya hidup sihat. Okey, dalam tajuk ni kita akan berfokus tentang adab-adab beriadah. Okey, tengok gambar dalam buku teks ni ada beberapa contoh aktiviti riadah yang kita boleh lakukan. Antaranya apa? Okey, gambar pertama, berlatih taekwondo. Okey, bersenam aerobik, bermain bola sepak, bermain lompat tali, berjoging dan bermain badminton. Okey, ada juga beberapa aktiviti lain yang awak boleh lakukan macam main bola tampar, bola jaring dan sebagainya. Okey, apa itu riadah? Apa yang awak faham tentang riadah? Okey, tengok baca dalam kotak kuning tu info. Okey, riadah ialah segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan dan fikiran seperti bersenam dan bermain. Okey, yang kat sini awak kena tahu tujuan riadah adalah untuk menyihatkan badan. Okey. Okey, kita sambung dengan muka surat 184. Okey, ini adalah antara adab-adab beriadah yang kita perlu tahu. Okey, yang pertama adalah pilihlah kawasan yang sesuai dan selamat. Maknanya, kalau kita nak buat aktiviti riadah, janganlah cari tempat yang berbahaya ataupun tempat yang sunyi, tempat yang gelap. Okey. Jadi, apa pun, semua kawasan-kawasan yang selamat adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Okey, yang kedua adalah berpakaian menutup aurat. Okey, yang ni penting ya, terutama untuk anak-anak ustazah yang perempuan. Pastikan awak dalam keadaan menutup aurat. Okey, tudung pakai, baju lengan panjang, seluar panjang. Okey, untuk lelaki pun sama. Jangan pergi main dekat padang pakai seluar pendek atas lutut. Okey, kena jaga aurat. Okey. Yang ketiga ialah amalkan semangat kesukanan. Okey, yang ni macam awak kat sekolah lah, waktu PJ macam mana awak turun padang dalam keadaan yang bersemangat. Okey. Yang keempat, sentiasa mengingati Allah. Okey, yang ni sangat penting saya nak tekankan. Selalunya awak buat aktiviti riadah sama ada waktu pagi ataupun waktu petang. Jadi, saya ingatkan lagi sekali, tolong jaga waktu solat. Okey. Kalau waktu petang, boleh keluar bermain di padang selepas menunaikan solat asar. Okey. Kalau pagi tak ada masalah lah sebab selalunya orang akan keluar buat aktiviti selepas subuh. Okey. Dan seterusnya, elakkan perbuatan yang kasar dan sentiasa menjaga peraturan. Okey, elakkan perbuatan yang kasar. Apabila awak melakukan apa-apa perbuatan yang kasar akan mencetuskan pergaduhan. Terutama dengan kawan-kawan lah. Sebab tu waktu PJ, cikgu kena ada dengan awak. Supaya cikgu boleh tengok dan pantau awak. Tak nak ada yang bergaduh. Okey, bertolak-tolak. Okey, kena ikut peraturan. Dan akhir sekali, sentiasa menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ni adalah untuk keselesaan bersama. Maknanya, jangan jadikan padang tu ataupun tempat riadah awak tu tempat yang kotor. Sebab nanti awak juga yang akan datang balik. Awak akan pergi situ buat aktiviti riadah juga. Jadi, bila keadaan bersih, awak pun gembira, awak pun selesa dan boleh melakukan aktiviti riadah dengan keadaan yang selesa, seronok. Okey. Seterusnya, kita tengok dalam kotak kuning ni. Okey, kelebihan mengamalkan adab riadah.
Okey, bila kita melakukan semua adab-adab yang diterangkan tadi, apa yang kita dapat? Okey, yang pertama mendapat keredaan Allah. Okey, bila kita jaga waktu solat, jaga ikhtilat, maksudnya jaga batasan antara lelaki dan perempuan. Okey, kita akan dapat keredaan Allah. Okey, memelihara maruah diri dan keluarga. Contohnya, bila awak main dengan baik, tak bergaduh kan. Jadi orang seronok nak berkawan dengan awak. Okey. Yang ketiga, mengeratkan hubungan yang baik. Macam tadilah Ustazah kata, jaga hubungan dengan kawan-kawan. Jadi orang pun suka nak berkawan dengan awak. Okey, yang keempat, memupuk semangat perpaduan. Okey. Melatih diri bersabar dan berdisiplin. Yang ni pun penting. Bila awak tak sabar, nanti awak bertolak-tolak dengan kawan. Bila bertolak, nanti bergaduh. Okey, jadi kat sini penting bersabar dan berdisiplin. Okey, seterusnya mengurangkan risiko kemalangan. Okey, bila awak bersabar dan berdisiplin tadi, akan mengurangkan risiko kemalangan. Tak ada yang cedera, tak ada yang luka. Okey, tak ada yang patah kaki, tak ada yang terseliuh. Semua baik-baik je. Okey, yang seterusnya memantapkan kecergasan fizikal dan kecerdasan mental. Okey, bila kita sihat, kita cergas, jadi kita punya mental akan berada dalam keadaan yang baik. Okey, otak kita akan berfungsi dengan lebih aktif, dengan lebih baik. Okey. Seterusnya bagaimana pula sekiranya kita tidak melakukan ataupun tidak mengikut adab-adab ketika beriadah ni. Okey, mengabaikan adab beriadah, tak nak ikut. Cikgu kata A, awak buat B. Macam tu. Okey, apa akibat dia? Mendapat kemukaan Allah. Okey, macam tadilah. Kalau kita jaga semua, kita dapat keredaan. Tapi kalau kita tak jaga, kita akan dapat kemurkaan. Okey, mencemarkan maruah diri dan keluarga. Bila awak bergaduh dengan kawan-kawan, okay, orang pun tak nak kawan dengan awak. Orang akan tanya, awak ni anak siapa? Jadi, sedikit sebanyak akan mencemarkan maruah diri dan keluarga. Okey, menimbulkan permusuhan dan dendam. Macam tadilah, bila bergaduh, kita akan bermusuh. Tak suka sana, tak suka sini. Okey, melemahkan semangat kesukanan. Menimbulkan fitnah dan persepsi yang negatif. Okey, dia akan jadi fitnah. Contohnya macam tadi Ustazah kata, pilih kawasan yang sesuai dan selamat. Kalau awak pergi main aktiviti riadah kat tempat gelap, kat tempat sunyi, okey, dia akan sedikit sebanyak akan menimbulkan fitnah dan persepsi negatif. Okey, berlaku pembaziran harta benda. Kalau awak merosakkan peralatan sukan, okey, dia akan berlaku pembaziran lah. Kalau dekat taman permainan kan, awak main, awak rosakkan buaian, awak rosakkan alat permainan dekat padang tu. Okey, dia akan berlaku pembaziran. Jadi nanti akan ada orang yang akan membaiki. Jadi kat situ dah ada pembaziran lah. Tapi kalau awak jaga, awak main elok-elok, dia selamat lah. Tak ada pembaziran harta benda. Okey. Seterusnya, mewujudkan persekitaran yang tidak selesa. Bila kita tak jaga kebersihan, tempat main kita, tempat riadah kita tu kotor, dia akan ada persekitaran yang tidak selesa. Okey, untuk tajuk yang muka surat 186, amalkan riadah dalam Islam. Okey, apa kaitan riadah ni dengan Islam? Okey, kita baca. Riadah merupakan salah satu sunat baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda selalu mengingatkan umatnya menjaga kesihatan tubuh badan supaya terhindar daripada sebarang penyakit. Okey, jadi riadah ni adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa tujuan yang kita pegang adalah untuk menyihatkan badan dan terhindar daripada sebarang penyakit. Okay. Terdapat beberapa aktiviti riadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, antaranya memanah, berkuda, berenang,
lumba lari dan lain-lain. Okey, boleh tengok gambar ni. Okey, gambar yang pertama ni memanah. Aktiviti memanah. Yang kedua ni aktiviti berkuda. Dan yang ketiga aktiviti berenang. Okey, ni antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Rasulullah. Okey, Nabi Muhammad SAW pula bersabda. Maksudnya, okey, apa yang Rasulullah bersabda? Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Okey, jadinya macam mana nak jadi kuat ni? Antaranya dengan melakukan aktiviti riadah. Okey, pepatah juga ada menyatakan bahawa otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas. Oleh itu, kita perlu beriadah dengan niat untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey. Memang ada pepatah mengatakan otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas. Maknanya bila badan kita cergas, kita dah buat aktiviti riadah, badan kita akan jadi cergas. Jadi automatik kita punya otak akan lebih cerdas. Okey, cerdas ni maksudnya dia akan lebih berfikir. Maksudnya otak kita akan lebih berfungsi dengan lebih aktif lah. Fungsi dengan lebih baik. Okey. Okey, jangan lupa berniat untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad. Okey, ini adalah antara kaitan riadah dengan Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW ni dulu dia dah buat dah aktiviti riadah ni masa zaman dia. Jadi kita zaman sekarang ni hanya ikut je. Okey, teruskan aktiviti riadah. Tapi dengan beberapa adab lah yang saya sebutkan tadi. Okey, secara rumusannya, mengamalkan riadah dan beradab ketika beriadah merupakan salah satu daripada tuntutan agama yang mesti dipatuhi. Macam mana awak nak buat aktiviti riadah pun, awak kena jaga adab-adab dia. Okey? Okey, sekian saja pembelajaran kita untuk tajuk adab beriadah. Nanti Ustazah akan bagi satu lembaran kerja untuk awak buat latihan pengukuhan. Okey, kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.